warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mesyuarat Majlis Pimpinan Pakatan Rakyat hari ini panjang juga bincang beberapa isu. Pertama, pendirian kita menyokong penuh dan menyeru semua ahli dan penyokong Pakatan Rakyat untuk hadir pada 1 Januari tahun ini, 12 Januari tahun ini, iaitu HKR Himpunan Kebangkitan Rakyat KL 112. Pada 2.30 petang ini, pimpinan Pakatan Rakyat akan bersama dengan Jatuh Kuasa Penunjuk menemui Ketua Polis Negara untuk memastikan perhimpunan ini aman, dikendalikan oleh semua pihak terlibat dan juga Pakatan Rakyat, dan dengan kerjasama pasukan polis memastikan perhimpunan ini teratur, tertib dan aman, ikut jadual dan ikut waktu yang ditetapkan di antara jam 2 hingga 5 petang. Majlis Pimpinan Pakatan Rakyat memutuskan untuk terus membantah pelaksanaan PES dan akan terus mengkaji semula projek itu, kerana jelas sekarang ini terbukti membebankan rakyat. Sekarang ini 400,000 saman telah dikeluarkan dan kita akan berkadang untuk membatalkan saman ini supaya tidak membebankan rakyat. Perkara berikut ialah tentang maklumat kita perolehi dalam beberapa minggu menjelang pilihan raya. Kita dengar pura-pura gerakan tentera besar-besaran, pergerakan pemindahan batalion di sekitar ibu kota dan beberapa daerah. Saya anggap ini sebagai gerakan biasa dan saya harap pihak pimpinan tentera memberikan penjelasan supaya ini tidak dikaitkan dengan percubaan untuk menakut-nakutkan sebahagian daripada penduduk di negara ini, terutama kerana lonjakan sokongan kepada Pakatan Rakyat itu sangat ketara belakangan ini. Jadi kita tidak mahu mana-mana pihak menggunakan pasukan keselamatan untuk tujuan pilihan raya. Jadi sebab itu saya ingat kenyataan daripada pimpinan tentera itu akan dialami. Selain itu, saya melihat beberapa isu dibangkitkan, kita bincang dan konsensus dicapai, dan saya bersila Ibu Hadi Awang untuk menjelaskan kenyataan terbaru dari Allah yang sebenarnya tidak menimbulkan apa-apa masalah dalam pakatan. Ya, saya akan, Assalamualaikum dan sahabat-saudara, saya akan buat kenyataan tentang penggunaan nama Allah tidak wajar di dalam hati Islam serta khas adalah mempunyai pendirian yang konsisten dalam isu ini, seperti dalam kenyataan media saya pada 4 Januari 2010. Dan saya juga telah mengemukakan kertas kajian dalam seminar anjuran untuk Pahaman Islam IKIM pada tahun 2010 yang telah diterbitkan sebagai buku kecil yang bertajuk Allah, Kalimah yang Benar, Tujuan yang Salah pada bulan Januari 2010 yang lalu. Kalimah Allah adalah satu perkataan yang mengikut maksud asal bahasa Al-Quran. Dia sahaja Tuhan yang Maha Esa adalah tidak boleh diterjemahkan ke dalam mana bahasa secara tepat. Kalimah Allah tidak wajar disalahguna oleh pihak lain terhadap masyarakat Islam sehingga menimbulkan kekeliruan. Oleh itu, penganut Islam berbagai bangsa tetap menyebut perkataan Allah tanpa terjemahan apabila menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa masing-masing dan juga beribadat. Walaupun Islam tidak menghalang penganut agama lain menggunakan kalimah Allah dalam amalan mereka, walaupun tidak mencapai maksud asal bahasa Al-Quran. Al-Quran sendiri menyebut berhubung dengan perkara ini, iaitulah ayat dalam surah Al-Imran 64, katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimah yang bersamaan antara kami dengan kamu, iaitu kita semua tidak menyembah malaikat Allah, memarifkan Allah, dan kita tidak sekutukan dengannya sesuatu dua pun, dan jangan pula sebahagian dari kita mengambil akan sebahagian lain
para padri kami dan pemimpin-pemimpin untuk dijadikan orang-orang yang dipuja dan didewa-dewakan selain dari Allah. Fat merasa sangat kesal terhadap UMNO yang mewakili pihak Melayu dalam Islam dan Barisan Nasional yang memerintah negara kerana menjadikan kalimah Allah sebagai satu isu yang dipolemikkan sebebas-bebasnya oleh pihak media arus perdana dalam kempen politik pilihan raya tanpa peduli terhadap salah faham dan ketegangan penduduk berbagai agama dalam masyarakat majmuk. Ya, terima kasih. Cuma tambahan, Tuan Wali membentangkan kenyataan PAS disambut baik dan perbincangan, dan ini jelas kerana pendirian ini selagi dengan pendirian bukan saja PAS tapi juga pendirian Islam, dan oleh demikian sementara kita tidak menghalang, kita juga dalam mesyuarat menyuarakan keprihatinan kita supaya tidak ada pihak mempermainkan, sama ada pihak jelas yang UMNO menggunakan media, tapi juga pihak-pihak gereja bukan Islam, supaya menghormati prinsip ini dan bagaimana orang Islam meletakkan dan memuliakan nama Allah. Okey. I think move on. We're in the last leg to the 13th general elections. Never before in the history of the country has election been delayed for so long. And in this case, although the Constitution provides that if Parliament is not dissolved earlier, it will dissolve on the April 28, 5 years after the first meeting of the present Parliament. I think all honour requires that the Parliament should be dissolved before the 8th of March, where there will be a full 5-year term for the 12th Parliament, which means there are only 59 days left for the Prime Minister to dissolve Parliament by the 8th of 308, and I think this is something that he must decide, in particular for a Prime Minister who is not elected without a mandate of his own. And in this last lap to the general elections, I call on all parties concerned to be prepared to be fair, to conduct a fair and free and clean elections, because it's most important to show the world that Malaysian democracy has matured. We can have clean elections where there can be a change of government without any problem or disturbances.